Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allahu Jalla Jalaluh. Ia adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan segala-gala, maka kepadanya lah kita sebagai manusia patut dan mustahak mengabdikan diri kita kepadanya. Hal keadaan tunggal tidak bercampur dan berkongsi dengan mana-mana daripada kejadian daripada makhluk-makhluk dia. Itu adalah matlamat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala suka dan redha terhadap kita sebagai manusia. Maka kita nak mari tengok sedikit lagi daripada pengajian kita, iaitu pada malam ni, iaitu kitab Muqarrar al-Aqidah al-Ula Thanawiyah. Pada matlamat mata pelajaran yang ke-11 daripada hukum-hukum sakut paut dengan kita itu sakutkan di tubuh kita daripada azimat-azimat
yang buat daripada besi ke, buat daripada benih ke, buat daripada apa-apa perkara, maka apakah hukum, apakah ta'rif dia, definisi dia, hukum dia, yang mana yang haruh, yang mana yang tak haruh, itu adalah kita telah belajar mari dah pada perjumpaan kita yang telah lepas. Maka ada sedikit daripada mata pelajaran ni yang tak sudah lagi, iaitu malam ni kita nak tengok pada muka 34. Siapa dia ada kitab ni lah, kitab Muqarrar Sanawiyah. Satu ni kelas 8 ni. Patutlah kita bukalah pada muka 34 tu. Dia kata gano. Dia kata lubsul halaqah wal khayti wa nahwiha. Kita pakai halaqah. Halaqah ni dan halaqah ni apa? Satu perkara yang bulat, yang buat daripada besi ke, gelar lah kalau kita kecek, kalau ada di tangan, tali kalau ada di tubuh kita, tali tekak kalau ada di tekak, tu panggil kata halaqah. Halaqah ni benda yang bulat lah, tu makna kata benda yang bulat. Wal khayt, dan benih, wa nahwiha, dan umpama kedua-dua ni. Macam manakah kita nak mari tengok pula yang ulama kita nak royak kepada kita ni tentang masalah yang kita nak mari tengok. Mari kita nak tengok gapo ulama kita nak royak kepada kita tentang masalah kita pakainya gapo, pakainya perkara tadi itu di tekak kita ataupun di tubuh kita. Tu. Dia kata al-halaqah. Kalimah halaqah ni makna gano? Halaqah dia kata qit'atun mustadiratun. Satu qit'ah. Qit'ah ni satu perkara lah, satu ketul daripada perkara. Mana bahasa Sia panggil cinsuan. Satu daripada perkara. Mustadiratun. Mustadirah makna bulat. Makna gana? Makna bulat. Itu dinamakan halaqah. Halaqah ni makna kata satu perkara yang bulat. Nampak tak tu? Yang boleh bubuh di tubuh kita sebagai manusia. Daripada mana buatan halaqah tu? Bayan min hadidin, daripada besi. Daripada besi. Jenis besi lah. Jenis besi yang dok buat tali tekak ke, tali pinggir ke, tali tangan ke, kata lagi. Au zahabin, ataupun emas. Ataupun emas. Hak buat tu. Ambil daripada jenis gapo hak buat? Ambil daripada besi, ambil daripada emas. Emas itulah kalau kita kecek mudah bahasa kita. Au fiddatin, ataupun fiddah. Fiddah ni makna perak. Ngen bahasa Sia. Perak. Tu. Au nahasin. Nahas ni makna kata tosa. Kalau bahasa Sia panggil tong deng. Au nahwi dzalik, ataupun bagi seumpama hak disebut marilah. Banyak lagi lah. Dari temaga, daripada gapo kata lagi lah. Tu maknanya perkara-perkara panggil halaqah. Nampak dah tu? Kita pergi pakaikan halaqah, pakaikan perkara tersebut. Tu hukum macam mana? Nampak hukum dia macam mana? Hak buat tu tak ada gapo lah. Buat daripada besi, daripada emas, daripada perak, daripada tosa, tak apalah situ. Nampak tak tu? Maka pada asal kita sebagai manusia ni, bagi orang perempuan nak pakai emas boleh tak? Boleh. Nak pakai besi, pakai perak, pakai tosa, pakai apa? Boleh, tak ada masalah. Tetapi bukan kita pakai saja. Yang ada sebalik daripada kita pakai tu adanya pegangnya yang tertentu. Di situlah ulama kita, bukan sekadar ulama dah, mana kata agama kita. Yang nak tilik kepada perbuatan seorang mukallaf tadi itu, kalau buat lagu tu apakah hukum?
apakah hukum, apakah pandangan syarak kita terhadap perwaktu tersebut. Hak yang haruh tu kita tak kecek dah nah. Anak kata kita pergi dengar ngaji kita hak belum daripada ni. Hak belum daripada ni. Kemudian dia nak royak pula. Dia kata wal khayt dan khayt. Khayt ni mana benih? Benih. Kalau kita tengok gak bukan benih biasa lah. Benih yang duk bubuh ditengok. Kalau kita tengok orang buza tu yang nampak zahir. Orang panggil saisin kalau bahasa Sia. Bahasa kita panggil kata benih yang ada siuk teh. Nampak tu tak? Ada siuk teh yang lain daripada hak syarak kita izinkan dan hak syarak kita bukakan pintu. Tu. Itu mana benih. Ma yuj'alu minas suf. Barang yang dibuatkan dia tadi itu daripada suf. Suf ni asalnya bulu. Kalimah suf ni makna gana? Mana bulu. Bulu binatang. Nah, bulu pokok kayu daripada jenis hak lagu tu. Nampak tu tak? Tu. Au katan. Ataupun awil katan. Katan ni satu jenis daripada benih. Ataupun satu jenis daripada pakaian manusia hak asal. Seumpama kain katan. Nah, orang panggil kain katan. Kalau bahasa Sia panggil kata palinin. Makna kata adalah di pasar-pasar tu. Bahasa Melayu orang panggil gapo sini ni. Takut ikhwah kita. Kalau duk cakap dengan anak-anak murid kita hak Malaysia kata panggil katan gitu. Kecek gitu tu ya faham. Tu. Makna kata sejenis daripada kain lah. Sejenis daripada apa? Sejenis daripada kain. Baik. Au nahwi zalik. Ataupun au nahwihi. Ataupun umpama benda tersebut. Nah, benda tersebut. Itu pada asal benih ke, kain ke. Nah, ataupun benda yang buat dipakai daripada mah, daripada perak, tosa, besi. Tak ada gapo lah. Anak ada kalau nak pakai tu. Mah tu orang lelaki tak boleh lah. Tapi orang perempuan pada asal tak nak salah. Dah itu. Tetapi hak dah jadi sekarang learning ni, mana kata ada juga orang yang nak tiru. Asal pakaian tu pakaian orang perempuan, orang lelaki tu nak tiru. Nak tiru mana nak pakai tali tangan supaya orang perempuan, nak pakai tali tekak, nak pakai suban, nak pakai gapo. Itu tak sakut paut dengan pegangan. Akan tetapi sakut paut dengan muru'ah, maruah seseorang Muslim. Maka syariat kita gitilik kata kalulah pakaian tu hak asal bagi orang perempuan, maka kita orang lelaki tak boleh lah nak ambil wak tiru pakaian tu. Tu nampak tak tu? Tu. Pada tak ada pegang apa tapi tasyabbaha. Menyerupai jenis hak satu lagi daripada orang perempuan tu tak boleh. Tak boleh bukan kerana kata mau tak ada pegang gapo, tak ada siuk gapo, tak ada gapo kita pakai semata-mata pakai. Ya, pakai semata-mata pakai kita pehas itu. Akan tetapi syarak nak cakap di mana nak cakap kata tepat menyerupai. Menyerupai dengan orang asing pun tak boleh. Menyerupai dengan jenis hak bukan kita pun tak boleh. Kita jenis lelaki, pakai pakaian hak pasal lelaki. Jenis perempuan pakailah pakaian hak jenis perempuan hak pasal tu. Nampak tu kalau nak mengikut hukum. Nampak tu dah kalau nak mengikut hukum. Kalau tu demo kata aku lagu mana? Tu mana kata dia pergi bab lain pula lah. Bab pasal kata kena duk tanggung dosa, kena duk apa fasik, kena gapo bab lain lah tu. Tapi di diri perwaktan tu tu hukum dia gitu. Ni terkadang kita nak tanya hukum akan tetapi kita tak mau nak hukum itu mengatasi kita. Tu ya ada juga manusia lagu tu. Tetapi kita kena faham lah kita orang nak jawab masalah agama ni bagaimanakah kita nak jawab supaya dia tu boleh mikir dan boleh tinggal. Tu natijah bukan sedak kita mulut nak kata.
Ni terkadang kita royak hukum dengan sedap mulut kita, dengan suara kasar, dengan apa itu bukan. Hak naknya kita mikir nak buat lagu mana, uya tinggal perkara tadi. Nampak tu tak? Uya tinggal. Itu apa panggil maksud kita sebagai orang yang pegang jawatan warasatul anbiya setiap pangkat. Nah, setiap pangkat kita jadi jadi guru pangkat mana supaya. Mana kata sama saja. Ganjaran duduk di kita tu ikhlas dan betul setara mana kita dengan hukum hakam. Itu tepat yang kita kena ambil perhatian. Kemudian perkara hak tadi tu sama ada halaqah ataupun khayt lah mana? Wa kanatil Arab, dan didapati orang Arab dulu. Arab ni pia al-jahiliyah. Al-jahiliyah. Jahiliyah tak dinamakan jahiliyah, melainkan dia itu sangka perkara yang dia buat tu betul. Sedangkan dia tidak ada mempunyai ilmu pengetahuan. Maka jahiliyah ni apa panggil jenis. Sesiapa yang buat satu perkara tak ada berdasar di atas ilmu pengetahuan, maka orang tu bersifat dengan jahiliyah. Nampak? Sebab tu Tuhan kata afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Kita tu sepatut nak ke kena sangat ke kepada ajaran jahiliyah. Kena sangat ke kita itu kepada ajaran al-jahiliyah? Kena sangat ke? Orang panggil kata kalau dalam bahasa orang mengaji belajar panggil ayyamul Arab. Arab belum daripada kenalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah mereka itu kedudukan. Nampak? Kedudukan dia tu kalaulah tidak datangnya dinul Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya makan orang buat ni. Nampak tu tak? Orang panggil kalau bahasa saya panggil patun. Bahasa kita kasar, qasi tabiat dia kasar. Nah, main perkara pelik-pelik dan sebagainya. Maka Rasulullah itu bawa agama. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Datang cahaya mari. Untuk nak hapuskan jahiliyah. Jahil ni makna dia, makna mana? Mana zulmah. Jahilun maknanya zulmah. Tu makna kata gelap. Gelap gelita. Ilmu ni makna dia cahaya. Maka Tuhan kata qad ja'akum minallahi nurun, bagi cahaya. Daripada Allah Taala bagi cahaya. Maka hilang. Maka ulama kita nak ayat kan ni wa kanatil Arab, dan didapati orang Arab. Bukan Arab biasa ni, Arab jahiliyah. Nampak tu? Arab jahiliyah. Tu. Bahawa apa ulama kita kena sebut? Kerana sebut di sini kerana nak buat sebagai contoh untuk kita menjauhkan diri. Sebab tu kata apa patah ulama ila Arab ataupun syuara ila Arab, dia kata araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fih. Ni banyak ulama-ulama kita kalau kita pergi duduk bawah kaki-kaki mereka untuk menghasilkan ilmu pengetahuan daripada mereka, ia akan terbiah kita dengan itu. Ia katakan araftu syarra la lisyarri. Kita kena benda yang tak bagus, tak molek, benda jahiliyah, benda khurafat, benda syirik, benda bid'ah, benda segala-gala benda yang agama kita tak mau. La lisyarri, bukan semata-mata kita nak kena dak. Dah tu kita kena ada masalah, kita kenanya debu, kita kenanya obat kuda, kita kenanya obat hak pesing hak nama mabuk, nama hilangkan akal daripada beberapa jenis. La lisyarri, bukan kena semata-mata kena dalam arti kita nak minum ke, nak ambil dia tu mubuh dalam diri kita, dak. Walakin litawaqqih, untuk nak jagakan. Kena benda tak kena untuk kita nak menjauhkan diri kita. Nampak tu tak? Lalu kata lagi ulama, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fih.
Siapa dia tak kenal nak beza di antara benda salah dengan benda betul, nasi jatuh dalam itu. Dengan itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man lam ya'rif al-jahiliyah min al-Islam, siapa dia tak kena jahiliyah daripada pangkat al-Islam, nescaya rutuh satu lapis ke satu lapis. Sebab itulah ulama kita sebut untuk nawi kita menjauhkan diri daripadanya. Kata jalan lagu ni kita sebagai orang Islam tak boleh nak masuk, nak ambil wak pakai wak gapo. Ni makna kata Islam hari ni untuk nak membersihkan diri kita yang gawa, yang duk cuma, yang duk tak tahu, yang duk yang glomok dengan perkara-perkara hak bukan-bukan. Mari Islam ni sebagai suluhan kita, cuming. Apabila kita tengok kepada cuming tadi tu, mana kata kecacatan bagi diri, bagaimana kita percepat-cepat kita orang nak beriman ni kena menghilangkan perkara tu. Supaya kita seluruh cuming tu. Bukan makna kata Islam mari nak mengakukan kedudukan hak yang salah tu, bukan. Sebab tu orang Islam ni makna kata orang terima ubah. Tak? Makna kata orang terima nak ubah perkara yang pesen-pesen ni nak ubah tu baik. Jalan ni walaupun kita duk glomok dengan moganing, duk amal moganing, duk buat moganing, akan tetapi apabila marinya dinul Islam, kita tengok betul ke tak? Tak betul kita cabut, tak betul kita cabut. Cabut apa? Kerana menyalahi din Islam. Tu ya. Bagi tahu lagu ni boleh gapo? Boleh ganjaran. Ganjaran gapo? Hidupan bahagia sini dan akan dapat kebahagiaan di akhirat sana di dalam syurga. Situ ya tempat yang kita nak bawa umur kita. Sini tempat yang kita nak bawa gapo? Bawa umur kita. Maka didapati orang Arab tu tu'alliqu hadza, dia ambil perkara tersebut tadi daripada halaqah, daripada benih, menggatungkan perkara tadi itu. Gatung apa? Wa mithlahu, dan barang umpama hak sebut ni lah. Banyak lagi daripada rupa-rupa. Qiyaslah. Sebab tu ulama kata faqis ala qauli takun alam. Maka mengkiaslah di atas perkara yang aku buat misal ni, maka hasillah bagi mung itu sebagai pecaman, sebagai tandaan kata benda yang serupa ni maka tak boleh. Itu masuk dalam bab al-qiyas. Apa sakut tu? Lidaf'i ad-darri aw jalbin naf'i. Untuk nak menolakkan perkara yang mudarat dan nak membolehkan, menghasilkan perkara yang manfaat. Tengok. Ada tujuan yang kita buat. Hak mana ni? Hak pesen buat yang tak betul dengan syarak. Ada apa masalah dengan ayat Quran, dengan doa nabawi, siuk di benih ke siuk di gelar ke di gapo, hak tu khilaf al-ulama yang mu'tabar semenjak daripada sahabat lagi bukan zaman kita. Akan tetapi wasa cenderung amor lah hak duk mengajar ni makna kata kita berasa nak bawa kata pakai tak sah belakalah. Kita pakai balik azkar, balik doa pagi petang lepas semaya, tengah malam, hak tu lebih utama. Kita pergi kot tu. Tapi kalaulah ada orang nak sakut juga dengan benih yang dia siuk dengan ayat Quran, dengan doa-doa hak warid mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak sesaklah. Karena benda tu agama kita buka. Supaya masalah orang perempuan nak pergi ke masjid tu lah. Nampak? Orang perempuan nak pergi ke masjid tadi itu ada setengah daripada ulama yang sekat. Seumpama mazhab hak lain daripada kita ni sekat tak sewi pergi masjid. Dah tu. Lalu pendapat ni bukan baru.
Bukan zaman kita, zaman sahabat nu dulu. Sebabnya di antara Umar ibn Khattab dengan Abdullah ibn Umar, anak dia sendiri tu jadi perselisihan masalah. Anak dia tu pergi sekat tak seorang perempuan mari ke masjid. Ayah dia kata nak sekat buat apa? Sebab Nabi SAW tak ada sekat. La tamna'u ima Allahil masajid Allah. Jangan mung tu wahai umat aku duk sekatkan orang perempuan nak mari semaya di masjid. Tapi dengan syarat lah semaya di masjid orang perempuan tu nak ayat tak boleh. Syaratnya adalah di sana disebutkan di dalam kitab-kitab alim ulama kitab bab dia. Akan tetapi kita dah kecek di maudhu' tu boleh. Maka apabila jadi gitu kita nak buat katuk sekaligus tu sedangkan kita tak ada pergi jawab teh kuasa di tangan hak tu tak boleh. Kalau kita pergi jawab teh kuasa di tangan, boleh kita nak pilih pendapat ni. Kita jadi qadhi ke mufti ke pemimpin ke, kita nak pakai pendapat ni. Tak apa. Kita boleh. Nak menetu di atas rakyat kita so pakai ni. Tak apa. Tapi kalau kita tak ada pergi jawab teh apa, jangan kita mensutukkan. Jangan kita tutupkan, mensepik ke benda hak luar. Itu tepat yang kita kena faham masalah. Nampak tu tak? Tu dia. Maka kita kembali klik pada masalah hak asal ni. Makna kata, kalau kita tu pakai tali cacing, kalau bahasa petani panggil tali cacing, ataupun tali pinggir, dan tali tangan. Tali tangan bukan tali tangan nak hiasi, tali tangan untuk apa? Untuk adalah perkara-perkara tu. Ada muga tu. Lain daripada hak disyarat mari. I'tikad kata dengan perkara tu lah. Sama ada diri dia ataupun sebab untuk nak tolaknya mudarat dan nak dapatnya manfaat. Hak lagu tu agama kita tak diizin. Ya, mana agama kita tak izin. Tak anuyat kalau bahasa Sia kata, tak izin. Agama kita tak beri. Di mana kata Tok Guru? Tengok. Di tubuh kita apa baik, di kereta kita dak bawa, di motor kita dak bawa, di rumah kita ke, dalam awal depan rumah tu kerana semua. Di anak kecil kita ke macam mana semua. Gih habis lah. Bukan makna kata di tubuh kita. Kita tak ada bakar, bagi buh di anak kita. Tak boleh juga. Kita tak ada bakar, buh di kereta saja. Ya Tok Guru, tak boleh. Nampak tak? Ya gih habis. Faham lah tu? Supaya kita lah. Tuhan kata, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Daging babi, azakumullah. Tak boleh makan daging ya? Tak. Lemak ya tak boleh. Tulang ya tak boleh. Kulit ya tak boleh. Darah ya tak boleh. Semua tak boleh belaka. Tapi itlaq kecek daging. Awak apa boleh kecek daging? Kerana kecek di atas bak golek. Golek orang makan daging. Nampak tu? Pada mata tu Tuhan tak ada sebut. Kata daging itu lemak. Lemak boleh. Hati pun boleh. Kakah dalam pun boleh. Ia bukan daging. Tak. Nampak tak? Kena faham molek masalah tu. Tu nak kita faham kata dalam agama kita cara kita nak faham tu macam mana. Pernah berlaku di negara saudara kita. Dia kata Tuhan tak ada royak kata lain daripada tu tak boleh makan. Hak ni ya boleh. Orang panggil mimbabil itlaq. Itlaq kecek lagu tu. Supaya dalam Tuhan ada royak dalam ayat hak lain lah. Tuhan kata innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Hanya sahaja orang yang makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Kalau kita ambil harta anak yatim pergi beli kereta, beli rumah, beli pakaian, tak ada makan, boleh? Tak. Cara bercakap tu lagu tu. Nampak tak? Cara bercakap lagu tu. Give buat kita pakai give jalan. Jalan dan naik kenderaan. Okey, kecek lah tu. Kita kena faham lah. Nampak? Tu kita kena faham. Baik. Apabila gitu, syariat kita ni tak izin. Apabila syariat kita tak izin, kita sebagai orang Islam,
Masalah ni kita kena buai tubik daripada diri kita. Kikih tubik. Sikit-sikit. Nampak? Makna kata sikit-sikit di situ makna mana? Makna kata kita buai habis ya. Tu buai habis. Tu tak? Tu. Allah Subhanahu wa taala kata, qala subhanahu wa taala, Allah taala firman kata, qul da'ul ladzina za'amtum min dunihi. Qul da'ul ladzi za'amtum min dunihi. Apa nama orang panggil kata hak mu duk suka mari tu. Hak mu duk suka lain daripada Allah Taala tu. Duk suka kata ia ada kuasa, ia boleh tarik ke manfaat, dia boleh menolakkan kemudarat. Hak mu duk suka tu. Tuhan kata. Lalu Tuhan kata fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Tidaklah perkara tersebut tadi tu nak boleh kashf. Apa makna kashf? Makna nak menghenggakan kemudaratan daripada kamu dan nak halih kemudaratan daripada kamu, nak tolak kemudaratan daripada kamu. Tak boleh. Tak boleh perkara hak Allah Subhanahu wa taala dogoya. Maka terkadang kita kena faham. Ini ayat Quran. Orang Islam pakat berimej belaka dengan ayat Quran. Kata mu ni orang Islam. Ya, amba Muslim. Berimej dengan Quran memang berimej. Tapi rupa mereka berimej macam mana? Terkadang beriman dengan lafaz serta hukum tetapi tidak melaksanakan di dalam hidup dia. Ada lagu tu. Lalu dia cengah. Ada setengah-setengah orang dok main perkara pelik-pelik umpama ni, perkara yang nak membinasakan ni. Dia hujah kata, orang tu puabak dengan perkara yang ditegah belaka dalam syarak. Tapi hingga. Nampak tak? Maka kita ni orang nak mentegakkan syarak ni, kalaulah iman kita tidaknya kukuh dan gagah, berasa macam mana? Saya perasaan macam kata, berasa kata berdegih. Berasa bergonjang pendirian pahaman kita. Maka kita patut kena faham. Supaya nak jagakan kemurnian iman kita, keasaan kita, syarak kita, pasti kita kena faham dan kena beri jawapan kepada diri kita apabila kita tengok perkara-perkara yang mereka menyalahi syarak itu hujah di atas kita. Semua perkara yang berlaku di atas muka bumi ni, kita orang Islam kena ingat kata, ia tak akan berlaku walaupun perkara baik ataupun tak baik, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat molek nah. Tak ada perkara yang berlaku, tak ada perkara yang ada, sama ada perkara tu molek ataupun tak molek, manfaat ataupun mudarat, kedua-dua ni daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Tidak ada perkara yang ada boleh kalau Tuhan tak kehendak. Tak ada. Apabila kita faham gini, kita kena faham satu tangga lagi. Kata kehendak Tuhan, tak pasti Tuhan itu redha. Benda hak berlaku semua Tuhan kehendak. Nak ada. Daripada tak ada kepada ada, Allah lah yang menjadi. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala yang menjadikan semua. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala jadikan kamu wahai manusia dan perbuatan hak keluar tubik daripada kita tu pun Tuhan juga menjadi. Yang buat tu kita, yang berlaku tu kita, tapi yang mengada daripada tak ada kepada ada huwallah Subhanahu wa ta'ala la ghair. Tidak lain. Tidak? Baik. Maka kita pegang yakin di hati kata, walaupun perkara tu menyalahi syarak, walaupun perkara itu Tuhan itu tegah dalam Quran, Nabi tegah di dalam hadis dia,
Tapi orang buat tu jadi. Orang buat tu hingga. Orang buat tu berlaku sungguh sebagaimana dia nak. Maka kita kata tak benarlah apa hak Tuhan royak, tak benarlah apa hak Rasulullah royak. Tak benar. Jalan ni mana? Ingat kata tiap-tiap perkara walaupun Tuhan larang, walaupun Rasulullah larang, tapi apabila ia pelakukan asbab walaupun haram sekalipun benda tu berlaku. Misal dengan cara mudah-mudah kita faham supaya kita makan perkara yang haram. Sarana. Kenyih. Minum perkara yang haram. Sarana. Hingga dahaga. Sungguh tak? Sungguh. Pak kenapa perkara yang haram boleh jadi kenyih, perkara yang haram boleh hingga dahaga? Limaza? Kenapa? Karena Tuhan wi belaka. Tetapi bukan wi saja sini lah. Wi kemudian dia nak so lagi. Nak ke apa? Soal. Hak kita dok baca dalam Quran ayat al-azim tu summa latus'alunna yauma idzin anin na'im tu. Hak ni kita kena cedek jawab. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Aku akan tanya para rasul-rasul aku hak aku utus. Rasul lagi kena tanya, apa kita tak kena tanya. Apabila tanya, ni apa panggil hisab. Kita duduk dunia ni sekadar kita duduk umur orang kalau kita kecek mudah-mudah. Siapa boleh kena bayar bulan ni. Kena bayar go api, go air, go tu go ni. Kerana bukan hak kita. Kalau gitu, dunia ni bukan tempat menyudahi hidup. Tak. Apabila kita nak pergi pakai hidup sungguh. Innamal aisyu haqiqah hiya aishul akhirah. Hak hidup sungguh ni hidup akhirat, bukan hidup sini. Sebentar je sini, sementara je. Tetapi nak boleh masuk ke pintu negara solat itu, negeri solat lagi tu, alam satu lagi ni, iaitu alamul akhirah tu, kena lepas hitungnya sini. Sebab sini adalah cubaan. Tuhan nak tengok kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Nak tengok. Kata kita ni setara mana. Heran gitu. Tu sebab tu kita jangan tilik. Oh, orang tu perobat dengan Tok Cha apa hingga. Nah, perobat dengan Tok Cha, perobat dengan bomoh tu hingga. Kita jangan jual agama kita. Ya hingga, tak ada nafi kata tak hingga. Hingga akan tetapi hukum tu macam mana? Makan harta daripada reba. Ya, boleh beli rumah, boleh waktu, boleh buat ni. Tak ada nafi. Tak ada dalam dunia apabila buat rumah daripada duit reba rutuh selalu. Tak ada. Tuhan tak buat lagu tu. Kalau Tuhan buat lagu tu, pakat berimej belaka. Akan tetapi akibat balik belakang tu. Akibat balik belakang tu nak jadi. Nampak tu tak? Tu. Itu kita kena faham. Tu tak? Tu. Sebab tu lah. Tuhan kata, فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Maka kita sebagai orang Islam, kena gantung di ayat ni. Ayat mana? لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً. Tidak ada bagi perkara mana-mana pun lain pada Allah Ta'ala nak melepaskan daripada kesusahan, bala petaka, benda mudarat yang kita itu tak kena, tak setuju. Hanya Allah Ta'ala, hanya jua. Ninglah Tuhan nak, kalau bahasa saya panggil nak katlek, nak pilih, naknya apa nama, takkan darajat. Bukan makna kata ikutlah kita, amba nak duk lagu ni, lagu mana pun ikut, walaupun Tuhan itu tak reda. Ni masalah besar. Masalah yang kekal api neraka. Bukan masalah mudah. Nampak tu tak? Bukan masalah mudah. Tu. Itu satu daripada ayat Al-Quran. Yang kedua, wari hadis pula. Ginilah pengajian daripada ahli sunnati wal jamaah, ya ada Quran, ada hadis. Ikut ngaji bab iman, ada Al-Quran, ada hadis. Faham tak? Hak ni makna hak asli.
yang asal manusia itu duk cari-cari. Cuba kita dengar Quran, kita dengar hadis. Dengan tak ada Quran, tak ada hadis, cuba kita tengok makan roh kita, perasaan kita tu macam mana. Jangan tanya orang lain, tanya diri. Berasa macam mana? Sebab tu saya kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Berasa lagu mana? Apabila dibacakan ayat Al-Quran, perasaan hati kita tu tambah iman ke macam mana? Dibaca, kena baca. Quran kena baca we dengar. Sebab tu ulama kena baca we dengar kepada ummah. Tapi nak ulama sungguhlah. Hak yang hafal Quran, hak yang mengaji tafsir Quran, hak yang ambil ilmu Quran itu daripada alim ulama sebagai warasatul anbiya, okey. Siapa pun tak apa. Nah, umur setara mana pun tak apa. Dalam arti kata muda ataupun tua. Tidak. Hak yang balik lah kita kejap ni. Ada. Kita kena menjadikan diri kita tu sebagai perkara yang dikehendaki oleh syariat kita. Dia kata Ana Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Imran ibn Husain ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita riwayat dah. Dia ni adalah masuk Islam sekali lah dengan Abu Hurairah. Tapi dia tu sebagaimana mau kata riwayat dah tu kata dia berat balik fiqh. Umar hatta hidup di Kufah. Imran ibn Husain. Sahabat Nabi, alim. Tu. Radhiyallahu an. Dia katakan, tengok. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Imran ibn Husain. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imran riwayat kata Nabi alaihi salatu wassalam ra'a rajulan. Dia lihat seorang lelaki. Di kalangan sahabat. Fi yadihi. Di kalangan sahabat. Sahabat hak mana? Sahabat yang beriman dengan Nabi lah. Nampak tu tak? Allah Ta'ala nak berlaku lagu ni. Kerana nak mengambil hukum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat tak silap, tak salah, bagaimana kita nak ambil hukum? Nabi duk tegah sahabat, Nabi duk hajar sahabat. Kalau sahabat tu semaya molek dah betul belaka dah dalam arti kata awal marrah, awal semaya betul dah. Tak ada seorang pun yang semaya itu tak betul masalah. Apa kita nak ambil ilmu daripada mana? Ada seorang yang Tuhan nak pelaku nampak atau ada orang semaya seorang di kalangan sahabat salah. Tak ada tamakninah. Dalam rakaat, dalam sujud, dalam i'tidal, dalam antara dua sujud dan sebagainya, Nabi kata irja' salli fa innaka lam tusalli. Semula pergi semaya semula, pun tak semaya lagi. Sahabat dia sampai ketiga kali alaihi salatu wassalam mari salat dia jawab je suruh semaya semula. Lepas tu ya Rasulullah alimni kaifa nusalli. Kaifa usalli? Bagaimana aku nak semaya ya Rasulullah? Duk depan Nabi kata, "Duk, dengar aku nak ayat." Situ boleh ilmu kita. Sini pun sama. Tuhan pelaku di kalangan sahabatnya pakan ada di tangan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin. Makna kata Nabi tengok seorang sahabat di tangan dia tu ada halaqah. Halaqah mana? Tali ikat teh bulat tadi itulah daripada tali ke, benih ke, besi ke, kata lagi lah. Min sufrin. Daripada sufrin. Sufrin ni, katalah setengah daripada ulama, mana kata benih. Nampak? Setengah ulama lain, ya tafsir ikut lain. Tetapi tak apalah. Kita ambil satunya. Pentafsiran untuk jadi bahan fahaman kita. Jadi apa? Jadi bahan fahaman kita. Faqala, maka katanya Nabi SAW, ma hazihi? Apakah ini ni? Gapo ni? Seolah kata Nabi tanya tu bukan Nabi tak tahu.
Tapi tanya untuk nak istifsal. Istifsal mana kata nak dia tu jawab. Kata kosak dia macam mana. Nabi tahu dah tahu hukum pakan ni lagu dia tahu siap dah. Dan jenis hak makan tu dia tahu dah, tapi nak tahu daripada mulut tu tu. Nampak kita supaya kita duk mengajar orang apa tu budaknya lucu buah sikit. Kita tahu dah kata dia tak masuk mengaji, gi situ gi sini. Tiba-tiba mari depan kita tu mungkin kanu tak mengaji. Kita tahu dah. Tapi nak uya jawab sendiri kata oh nak uya mengaku. Ha tu makna gitu. Qala maka kata seorang lelaki itu minal wahinati, minal wahinah. Apa makna minal wahinah? Wahinah ni salah satu daripada penyakit yang menggutuhkan akan anggota. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Makna kata jadi gugur anggota, penyakit pelik. Oh, cuba kita suluh balik tok nenek moyang kita ni. Nah, setengah-setengah jadi penyakit pelik-pelik tak ada obat zaman dulu kan? 70 tahun, 80 tahun belum pada kita ni, 100 tahun belum pada kita ni, penyakit pelik-pelik. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni penyakit biasa wahinah ni, mana penyakit apabila kena ni jadi gugur anggota. Kalau jadi di jari, seolah kata jari tu nak jadi putus, jadi hilang lagi. Nas'allahu ta'ala as-salama wal afiyah. Afanallahu wa iyyakum ajma'in min hadhihi al-amrad. Tu dia. Seorang tu jawab kata pakaian ni untuk nak jaga penyakit ya Rasulullah. Seolah gitu. Heran tu. Ni. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam selalu sebab dia ni adalah menepati orang yang nanti tunjuk hajat ummah. Dia tak boleh nak senyap kalau perkara tu tak kena. Dia tak boleh nak senyap kalau perkara tu dia kena menyampai. Dia tak boleh nak senyap kalau perkara itu salah. Dia kena royak. Kena menyata, kena menyampai. Tu kerja dia. Apa yang dia tak menyata, apa yang dia tak royak, apa dia tak mencontohi, itu bukan ajaran, bukan ajaran agama. Kita pegang situ lalu dah. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampai, tidaknya suruh, tidaknya izin, tidaknya aku, tidaknya tunjuk hajat, bukan ajaran. Nampak tu tak? Tu. Nak kita faham. Sebab tu kita ilmu pengetahuan tu kita kena ngaji. Kalau kita tak mengaji belajar, kita nak ambil ilmu dana. Supaya kita kalau tak kerja nak makan gapo. Kalau kita ada beban ni nak bawa diri sore tu tak apalah. Tapi kalau nak bawa diri sore pun, supaya kalau lah tak ada gapo, tak ada harta orang tua pada asal, tak ada gapo langsung, nak makan ambil mana? Juga kita nak buat amal ibadat, nak wui Tuhan redha, nak wui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setuju dengan kita dan dia itu kenal kita hari akhirat esok, boleh kita masuk duk belakang dia tu, kita kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita tak pergi dengan ilmu pengetahuan, nak pergi tak siapa. Nak pergi lagu mana kepada jalan ni hak jia sedangkan kita tak tahu. Apabila kita tak tahu sutuk, cuba kita kena suruh buat muka ni sikit, kena buat lah mana tak tahu jam dulu. Ya kena gitu. Nampak tu tak? Ni cara dalam Islam kita. Tak payah. Islam kita hajar orang dia pandai duduk di dalam masyarakat. Pandai duduk dengan manusia. Pandai terima kasih kepada manusia. Duk tunjuk jalan ni hak bagus, hak molek tu. Bukan orang Islam tak boleh nak duduk dengan orang, bukan. Tetapi terkadang kita ni orang Islam tapi tak ada ambil cara Islam. Satu dah orang Islam tengok bukan molek tu.
Dia tak ada tengok diri kita, kata tak malak. Dia tengok agama hak kita bawa. Piyah lah, kain kelubung lah, apa nama, hijab lah, apa nama. Oh, tak jadi. Cakap duduk ke, berjanji ya. Ya pergi situ. Jadi kita bawa jadi punah agama ni. Ni tak boleh. Sekurang-kurangnya punah diri padalah. Jangan duk sampai ke punah agama. Nah, tu kena beringat. Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam, inzi'ha. Cabut dia. Wa tubik nah, wa tubik. Tak usah pakailah. Tak usah pakai. Wa tubik. Wa apa ya Rasulullah? Sahabat tak tanya. Sahabat Nabi SAW ni, sifat dia ni apabila kita baca dalam hidup dia ni, alim ulama kita ada ayat sifat dia seolah kata taslim. Taslim tak? Makna kata dia tadi tu patuh. Rasulullah ayat kan ni. Kiri-kiri Allah. Cuba kita muhasabah masing-masing lah diri kita. Saya suluh diri saya. Ikhwah kita suluh ikhwah. Suluh saudara kita, cuba suluh kita. Kata diri kita macam mana? Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat dia ni dia tak larang satu perkara dengan semata-mata malaikat dia hui juga jawab pe. Apa? Dia tahu tabiat manusia ni nak pada jawab pe. Sedangkan orang beriman tak ada dah jawab pe jawab apa? Wak tawak tu makna hak asal. Tapi dak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, fa innaha la taziduka illa wahnan. Maka sesungguhnya tidak mentambahi akan dikau malaikat wahn. Malaikat jadi kelemahan. Jadi kau teruk. Jadi kau jatuh. Jadi kau tak ada keberkatan. Tak ada keselamatan. Kaca duk pakai tak ada muka tu. Ini Rasulullah headphone kalau bahasa Sia kan. Jawapan yang supaya nawi manusia itu ikna bahasa puas hati. Aku larang mung ni aku tahulah hukum. Kalau mung kaca duk buat lagu tu pun tak selamat. Buat tu baik lah, buat tu baik. Cara ni banyak lagi. Cara banyak lagi ya tawari dalam hadis ni. Ya hajarlah lepas daripada tu. Wak gini. Hawak apa? Kerana benda sempurna ni kena ada belaka. Sebab kita buka kedai pasar, buka kedai nak jual apa. Dalam tempat hak kita buka kedai ni ada belaka. Nak pergi kana pergi orang. Tanya hak tu pun ada, tanya hak ni pun ada, tanya hak tu hak ni pun. Ya cukup nak pergi kana lagi. Benda hak cukup ya gitu. Ada bimbang benda tak cukup. Tanya, tak ada. Okey, tak sih. Nampak? Hak Islam ni cukup. Heran tu. Dinun syamil, cukup. Apabila cukup, dia ada setiap segi. Nak jaga diri macam mana. Nak bersih diri macam mana. Nak berbudi pekerti macam mana. Nak minum makan ni. Habis. Ada berlaku. Pakai macam cukup. Ambil di hujung rambut, akhir di ibu kaki. Cukup. Cuma kita nak berakhir tak berakhir, hak tu suku. Email kita lah pula. Tapi kata benda ada. Nampak tak? Tu. Imbidha anka. Jauhlah perkara tu daripada dirimu. Waktu baik jauh. Buai, kita jauh. Buai tu baik, tak jauh. Nabi SAW suruh. Nampak? Ya suruh. SAW. Lalu dia, lagi. Jawab untuk nawi kenyang dalam jiwa. Nawi puas hati. Lah mana? Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika. Allah. Hak ni hak takut ni. Fa innaka, maka jika engkau law mitta ataupun law mutta, jika mati oleh engkau wa hiya 'alaika,
Tu mitta bukan mutta. Lau mitta wahya alaika, dan jika mati oleh engkau sedangkan ia perkara tadi hak duk di tubuhmu tu, alaika duk sakut tu, Nabi kata ma aflahta abada. Nescaya tidaklah berjaya engkau selama-lamanya. Gapa mana buh kalimah abada? Makna kata tak boleh masuk syurga. Pakai perkara yang gapa? Perkara yang kita tengok lekeh. Pakai di tangi, pakai di tekak, pakai di pinggir, boh di kaki, boh di kereta pun apa? Salah ke apa? Tapi kita tak tahu kata perkara tu adalah besar di sisi syariat agama kita. Siapa kata boleh masuk syurga? Teruk. Benda lagu ni kita tak sah duk buat pasal kata khilaf ulama, tak sah duk main lagu ni. Tak sah main. Benda bahaya kita nak main buat apa? Kita berdiri balik kata aku nak keselamatan. Tak apalah ulama nak khilaf lah, tapi aku nak hak selamat bagi diri aku kerana keluar diri kita daripada benda hak khilaf tadi tu mustahab. Benda yang digalak dalam agama kita. Tu cara. Tak payah kali kita nak beragama. Akan tetapi dok jadi payah dengan sebab ada perkara balik belakang kita. Nampak tak tu? Kalau bahasa orang tua dulu ya ibarat dengan ekor panjang nak lekak payah. Supaya kereta kan, kalau panjang tu nak lekak payah. Kalau kereta sutir ke mudah nak lekak ke tu lekak ke ni. Itulah asal kita nak bawa agama. Jadilah kita sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana umur hak tu hawi kita ni sakat. Napa? Umur hak tu hawi kita ni sakat. Tak ada pion nak kekal dalam atas muka bumi ni, tak ada. Napa? Wa ma li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tuhan kata tak ada pun siapa nak kekal atas muka bumi ni. Kalau engkau ya Rasulullah meninggal, hak umatmu tak meninggal. Kita umat Nabi tak meninggal. Nabi pergi meninggal. Apa kita? Itu nak ayat kata. Tu sebab tu agama kita ni kita kena gapo? Kena mendahului. Jangan kita tak buat tepi. Tak boleh lagu tu. Rawahu Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis ni dalam musnad dia lah. Satu lagi dia kata wa an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, hadis mauquf. Hadis mauquf. Dia katakan ni perbuatan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Hudzaifah ni salah seorang daripada pembesar jugalah di kalangan sahabat Nabi, orang yang ikut turut jugalah dia ni. Tok guru lah kecik mudah-mudah kan. Kecik mudah-mudah bukan makna mudah. Kecik mudah-mudah makna kata nak we pehes segera. Dia mau kata gano kita buat agama ini mudah-mudah. Bukan maksud hak tu. Nak we pehes segera pehes. Tu. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Huzaifah ni dia tengok seorang lelaki kawan-kawan guru dia lah ataupun anak makmum dia ada bawah kereta dia. Di tangan dia tu khaytun, adanya ikat teh. Banyak ni, banyak. Pada zaman sahabat ni banyak perkara ni berlaku. Zaman kita alhamdulillah. Jadi apabila ulama kita warikan apa nama orang kata ilmu pengetahuan, letak di maskalah pakai ada mengaji hadis-hadis umpama ni. Jadi hilang dengan sendiri. Sebab tu ulama yang kata apabila kita sebarnya ilmu agama hak daripada Allah Taala dan Rasul, kegelapan benda-benda hak yang jadi menyengahi tadi itu akan hilang dengan sendiri. Tapi kena rajin kita sebar. Sebar ni banyak rupa. Terkadang kita kalau ada ilmu kita syarah. Kalau tak ada ilmu kita baca terjemah. Tak ada lagi kita ambil orang tu dengar
hak kita duk mengajar tu, hak kita duk mengaji, duk ikuti tu, ya banyak cara. Untuk apa? Untuk kita nak kongsi dalam masalah ilmu pengetahuan. Banyak cara. Sebab tu kita ni boleh nak buat kerja dalam agama kita ni mengikut qadar kita. Jangan kita cekak. Cekak tak boleh. Kita, ilmu kita ataupun kebolehan kita sekadar mana? Kita lah yang tahu. Kita tak usah kata kat orang lah. Kita yang tahu. Maka kita jangan akad diri kita lebih daripada tu tak boleh. Pada hak kita setara mana, kita duduk setara tu. Jangan kita lebihi. Membawa kepada punahnya diri kita dan punah ajaran agama. Tu tak boleh. Nampak tak? Di sini kita kena faham jadi molek. Kerana perkara ni adalah perkara yang jadi kewajipan guru-guru tu kena mengajar kepada masyarakat. Masalah hadis ballighu anni walau ayah betul pada mafhum. Fahami hak Nabi nak wi. Tapi kita kena qadar. Kata sekadar mana yang kita itu balighu. Belum daripada balighu kena ta'allamu, kena belajar dulu. Belajar kerana apa? Kerana nak meletakkan isi kandungan agama kita kena pada tempat. Terkadang kita tadi tengok benda tadi itu tak betul pada tempat, di situlah menjadi kata cacat agama kita dengan sebab kita. Kan ini tak boleh. Itu tak boleh. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Mana ada ikat di tangan, ikat di kereta, ikat di gapo katalah. Di kenderaan ke gapo. Hak ning ni daripada orang. Minal humma daripada demi. Apa ni ikat tali tangan ni? Nak jaga takut budak ni demi. Siuk dengan gapo? Siuk dengan ayat putih hitam gitu ya. Panggil hatu langit, hatu bukit, hatu laut. Hak tu ya. Tak ada gapo kali. Semua tu kita tak ada etikad atau dia menjadikan kita. Semua tadi sebab lah ke? Sebab pasal tu agama tak beri. Hera tu sebab pasal tu agama tak beri. Kalau agama beri, tak apalah ni agama tak say lagu tu. Kita orang beragama kena tukar cara tu ya. Tukar cara. Terkadang nak tukar cara ni payah lah nak tukar cara. Awak apa? Kerana hak tadi. Kerana benda lip belakang kita, muka kita, pangkat kita, sebagainya jadi menyutukkan kita daripada benda hak benar. Ni hak takut ni hak takut. Lalu Huzaifah buat kan tu? Faqata'ahu, maka Huzaifah pun potong akan dia akan tali tadi. Potong tubik. Where tubik? Tu khija bagi orang yang pegang jawab teh hak besar-besar. Sebab tu nuk kepada orang hak pegang jawab teh kerajaan hak besar-besar tu faham agama nuk. Agama hak mana? Agama hak sunnah hak sungguh. Bak pegangnya pun sunni, bak ibadat pun sunnah, bak akhlak pun sunnah nak belaka. Islam, iman, ihsan, tiga-tiga ni sunni belaka. Hak Tuhan nak. Nampak tak? Bukan bak akidah ni sunnah habis cekak lah. Tapi bak akhlak bukan sunnah. Tak tahu sih. Hak ni akhlak ni sunnah, bak ibadat begengnya dia bukan sunnah, itu tak sah. Sunnah ni makna mana? Makna kata kita pergi pakainya hadis Nabi, pakainya Quran, mengikut para sahabat jalan lagu mana hak ambil pada Rasulullah dia. Sudah. Itu cara dia. Betapa ramai hari ni orang yang duk bawa akan ajaran itu. Tapi kita pilihlah. Kita berasa kata kita suka testing mana. Tengok. Nampak tu tak? Cuma kita nak ngaji ni, nak jadi kemah molek tu, habis ambil di awal hingga akhir mengaji mengikut kitab jalan ni kitab ni. Itu makna cara lebih tegah dan kukuh kita mengaji. Tu. Wa tala qawlahu subhanahu wa ta'ala, maka dia pun baca ayat Quran. Ni cara dia. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Hatim di dalam tafsirnya.
Saya kata itu dia baca ayat Quran kata kan? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Daripada surah Yusuf. Ayat 106. Makna bagi ayat Huzaifah baca ayat ni nak kata lagu mana? Faham mana? Sesungguhnya kebanyakan daripada manusia itu adalah beriman dengan Allah. Banyak orang beriman dengan Allah. Ramai. Terutama belakang-belakang hidup kita ni, banyak orang beriman dengan Tuhan. Islam ni masuk orang masuk dalam agama Islam ni, tiap-tiap hari orang duk masuk, duk menerima agama Islam seluruh dunia. Siapakah kalau hakikatnya Islam lebih ramai pada agama yang lain? Akan tetapi, lah mana ayat ni? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Huzaifah kata, dan sesungguhnya banyak daripada kalangan manusia adalah beriman dengan Tuhan. Walakin akan tetapi ni makna tafsir makna akan tetapi pecapo iman dia itu dengan menyengutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Capo. Ramai beriman tapi capo. Hak nak bersih tu payah. Supaya kita lah kalau nak misal dengan cara mudah. Tapi masalah ni jangan kata ke orang. Tak boleh. Kita ngaji ni untuk kita nak ambil ilmu hak mula sekali. Ku anfusakum. Suluh diri tu. Lepas baca, bawa hak kita. Keluarga kita. Lepas tu kalau kita guru, anak murid kita. Kalau kita imam, anak makmum kita. Kalau kita nayuk ke apa nama, orang bawah dah kita. Monteri, orang bawah dah kita. Ya, selapis-selapis. Hak ada bimbel tak ada nak buat kerja tu imam, lagi gaduh masalah. Apa nama? Bak hak pesing raja negeri. Hak raja negeri nak bergaduh hak pesing raja hak apa nama hak dunia jadi habis. Bukan tepat dia. Nak hak tepat kita ni kita buat kerja setiap tepat tu. Mak pak tengok anak molek. Diri kita dan anak cucu kita. Tengok. Tok guru tengok diri anak murid. Tu je diri tu tak apa. Ni dak ni pesing kata, nak pegang berlaku. Sebab duk kena tarbiyah kata tak boleh kita kena syumuliyah. Islam kita ni agama syumuliyah. Ya memang agama syumuliyah. Tapi macam mana syumuliyah Islam nak? Macam mana syumuliyah Islam nak? Makna kata setiap orang kerja mengikut kebolehan midah dia. Tu Islam. Tu makna syumuliyah. Bukan makna tok guru lagi, monteri lagi, doktor lagi, doktor bomo tu lah, dari hospital lagi, lepas tu apa lagi, peniaga lagi, pemain bola lagi. Bukan lagu tu syumuliyah. Nah, orang bawa taksi lagi, semua nak take belakang kerja. Tak, bukanlah tu. Itu bukan syumuliyah lah tu. Nampak tu tak? Itu panggil bukan syumuliyah, dekat-dekat dengan jahiliyah. Kita pergi gaduh, bukan hak kita. Orang kita ni ada pangkat dia hak Tuhan winning adalah ustaz jamiah. Jaga molek di jamiah tu. Jaga molek. Hak ni mudarrib bola. Ya jaga di malap tepat. Pesing kata orang pesing nak main bola berapa nama. Ya jaga tempat dia. Hak ni pesing dua ayat berita. Berita hak dia. Ya gitu dalam Islam. Bukan kita berlakon berita apa nak take belaka. Tak, bukan lagu tu. Hak tu masuk dalam mana? Masuk dia dalam kata idza wusida al-amanatu ila ghairi ahliha, fantadhiris sa'ah. Kita serahkan urusan agama bukan pada ahli dia. Nanti selera. Itu dia. Faham masalah syumuliyah tu kena faham tu. Nampak tu dah? Syumuliyah hak maksud hak di mana agama Islam merangkungi makna macam mana? Makna kata setiap orang kerja mengikut midah kebolehan dia. Tu. Baru jaya. Tengok Nabi tak sahabat yang macam mana? Ya tak Khalid ibn Walid ni tak kerja ke apa? Kerja nanti dengar hadis lepas tu ingat hadis gitu. Tak. Penglima duk ni midah perai. Lepas tu Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Mas'ud tak di mana? Tak di mat'am, tempat buat makan ni. Untuk ahli suffah, tak. Ahli tafsir.
Abdul Rahman ibnu Auf tak mana? Tak ahli tafsir. Menepati supang Abdullah bin Abbas, supang Abdullah bin Ibn Mas'ud. Tak. Masalah tijarah, perniagaan. Dia lagi di kalangan sahabat. Tiap-tiap orang ada hijau masing-masing. Tu mana syumuliyah. Hatta Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man minta pada Rasulullah. Wilah jawab teh kuasa aku boleh pergi, jawab teh tinggi-tinggi kata. Nabi beri. Tak. Nabi kata, ya Abu Dzar innaka dhaif. Hei Abu Dzar, mu tak kuasa. Jawab teh hak mu duk minta mu tak kuasa. Wa innama khizyun wa nadamah. Wa inna yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Hari akhirat esokmu akan sesat. Sesat. Jadi rugi bagi mu. Mu duk tepat mu nah, mu kerja. Aku nak mu kerja tepat mu. Tu dia. Sebab tu Tok Email buat kerja Tok Email. Tok Bilal buat kerja Tok Bilal. Tok Khatib buat kerja Tok Khatib. Tok Guru buat kerja Tok Guru. Nah, Tok Begawa kerja Tok Begawa. Menteri. Kerja setiap. Orang hadap bawah tu bawah. Kerja tepat hak kita. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Ta'ala dan Rasul dan orang mukmin tu akan. Ini cara-cara yang kita itu nak kita faham nah. Kata macam mana syumuliyah di dalam Islam. Ini terkadang tak faham. Nampak? Lepas tu tak ada boleh gapo. Tak ada boleh jadi walaupun menteri. Tak ada boleh jadi walaupun tok guru. Tak ada boleh jadi walaupun askar. Walaupun doktor medik bomo. Tak belakang. Boleh jadi ke apa? Tak tahu. La haza wa la haza. Haning hak macam ni kata. Pak kita tak say. Bagaimana ummah wilayah kita, ketika pak utai wilayah kita nak bengoh naik di atas orang tak beriman, kalau kita duk faham lagu tu. Tak. Bukan dia. Nak naiklah mana? Nampak tu tak? Nak waktu baik seorang jadi orang sungguh tu. Allahu Akbar. Berhajat pada mursyid dia. Guru hak nak tunjuk hajat. Tempat guru faham tak betul dalam masalah syumuliyah ni bagaimana? Nampak ada tu? Tak ada jadi boleh pergi ahli sahabat. Nak tengok belakang kata hadis kata Quran kata politik akhbar. Sahabat tak nak capai lagi tak sapas habis. Kalau bahasa siapa yang kata ru tu kerang, tamai rucing sak kerang. Tahu belakang kata tapi tak tahu sungguh sahabat. Ni tak sih. Itu makna kata tepat yang kita itu kena faham masalah syumuliyah. Tu dia. Baik. Kemudian dua, hukmul lubsil halaqah wal khayt. Hukum kita nyagi pakai perkara tersebut tadi. Hukumlah mana? Hukum tu lah mana pakai. Tengok. Hukum lagu mana. Tapi hak pesing halaqah dengan tali benih hak pesing siuk bukan daripada ayat Quran dan hadis nah. Daripada doa-doa hak sakwa Nabi tu alaihi salatu wassalam. Lah no. Hukmuhu muharramun. Hukumnya haram. Hukum haram. Itu hukum. Hera tu dah. Hukum dia haramun. Benar haram. Syirik benar haram tak? Haram. Bid'ah benar haram tak? Haram. Maksiat benar haram tak? Haram. Semua tu panggil anak dia tu. Syirik ke, bid'ah ke, apa namanya, anak dia. Tapi ibu dia panggil haram. Haram. Tu. Fa ini i'taqada labisuha. Kalau nyagi pergi, orang hak pakar benih, pakar tali azimat tadi tu. Ni pergi apa nak? Annaha azimat tu mu'athiratun bi nafsiha, beri kesan dengan dirinya sendiri. Ni takut. Kita tak ada mengaji mana. Nampak? Gapo tahu beri kesan tak beri kesan tahu. Kita pergi, hak kita muka kata kita tak tahu. Tu dia. Hak ning hak kita kena duk bergaduhnya. Hak ning. Bukan masalah atas bawah. Nampak dah tu? Ni dak bergaduh lah. Masalah sifat tu tak atas, tak bawah, tak tu, tak ning. Masalah ni buat apa kita dah buat rengeh-rengehnya. Hak ni kena berat sungguhnya. Banyak lagi ni orang Islam kita apa nak bengoh lagu mana nak mengatasi orang tak beriman duduklah ni.
Dak. Ni nak mari malam Jumaat apa malam ni tok nenek kelik di rumah. Akidah dia pegang imam mana? Imam Syafi'i pegalah tu. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim. Dak. Imam Nawawi, dak. Imam Ghazali. Dak. Apa? Ambil dana. Orang tua. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita buka orang Islam, boleh nak kira hujah lagu tu. Ni kita Muslim. Dalil kita tu duduk mana pegang lagu ni tu perkara yang ghaibi. Tahu Maidano kata tok nenek kelik mari. Ni banyak pun dakwah. Nah, azakumullah kalau nak tepak kaki apa sing ibu penama hak masuk dalam rumah ular tak ular, kena buat gitu. Insya-Allah kita nanti kita kecek bab tu. Nak heret orang Islam kita klik pada 70 tahun dulu. 80 tahun dulu. Mari dengan rupa alim, guru, la ilaha illallah. Habis. Tu hak kena jaga sungguh tu. Nampak hak ni hak kena jaga sungguh, bukan hak lain. Sebab masalah ni masalah besar. Baca tengok dalam hadis. Kita tak berapa mana dengan hadis. Sebab pedih. Apa boleh jadi pedih? Sebab kita duk main benda pelik-pelik. Baca hadis, Nabi tak boleh kau tu, Nabi tak boleh. Tak boleh. Pedih rasa, pedih telinga. Pedih hati, pedih cara mikir. Ini tak berapa. Tak boleh baca apa? Tak boleh baca mana hadis ni pedih. Punah. Tak boleh buatlah tu lah. Nampak tu? Fa ini i'taqada labisuha annaha mu'athiratun binafsiha, dengan dirinya sendiri. Orang biasa, orang awam, orang kampung lah kita kecek. Dia tak tahu. Kapo tahu kesal tak kesal, tak tahu. Makcik tak tahu, tak ayah tak tahu. Mari hak pesing pelik-pelik ni, bawa ya. Punah habis. Allah, nampak punah habis punah. Lepas tu tok guru kita ni dalam kita anak cucu kita dak mengaji ni kata kita hal lain pula ni hak ni. Wasa tak sedap orang syarah, syarah sendiri tengok sendiri buat apa nak syarah dak lah. Ana fa huwa musyrikun syirkan akbar fi tauhidir rububiyah ni hak takut. Maka orang lagu tu adalah orang yang buat menyungutu Allah Ta'ala sebagai penyungutuan yang besar pada keasaan Allah Ta'ala pada masalah urus. Pada masalah keseh. Takut. Ni. Hak ni. Pas kita sebagai guru kalau tak royak pada masyarakatnya, soyak mulut di Tuhan lah isak. Nak buat gana kita. Gana mu tak royak. Takut. Mu takut pada dia lebih pada aku. Tu gak sudah. Nak jawab gana pada Tuhan. Fasta'id al-ijabah. Cedek jawab. Jawablah mana? Jawab dapat tu Nabi tak kena tapan dia tu pun bengai dah telinga tapi dapat tu takut khuzuhu faghulluh thumma al-jahima salluh. Tu siap. Ambil dia, bagi kono. Siap kita. Tok guru tu sangat. Sebab tu kita baca dalam hadis tu. Hak waktu orang bala, tok guru tak ada nak buat kerja. Malaikat tak nak mula mana ya Allah, mula di tok guru tu mula-mula. Tu takut. Ni masalah. Ni masalah. Tak boleh kita kena royak. Ni kita tak saya royaknya sokang pula benda pelik-pelik lagu tu. Buat ni gitu lalu. Nak royak bukan kok mana dak, bukan nak kata. Nak pakat-pakat buat mikir. Kalau kita tak ada main lagu ni pun tu hewi rezeki kita. Tu hewi kita hebat, kita kenyal, kita ada harta, kita sehat, kita pangkat, segala-gala wi. Percaya. Janganlah duk heret umat lagu tu tak baik. Tak baik. Li'annahu i'taqada wujuda khaliqin mudabbirin ma Allah ni. Kerananya gi i'tiqad kata ada tuan yang duk tadbir serta Allah. Yang beri kesan Allah yang lain pada ni dak. Dengan cara mutlak daripada tak ada kepada ada. Hak tahwil tu tak apa.
Tahwin makna kata tukar suai. Daripada benih jadi kain. Tu lain. Dia tukar sungguh. Tukar pesing sama-sama makhluk dia tu. Bukan makna mengada daripada tak ada kepada ada. Masalah mu'athir ni kita kena faham juga. Hak sunnah lagu mana, hak bukan sunnah lagu mana. Hak ni kita tak ada iktikad beri kesal apa. Apa dia mau pakai. Kenapa? Kesal mana apa? Makna menjadi. Kita tak ada iktikad kata benda yang kita pakai ni menjadikan kita. Tak ada apa. Bukan. Lain pula tu. Nah, masalah halusi. Setara ngaji terkadang terbelik. Faham kan? Orang awal, orang biasa, hak molek-molek, hak berjuru-berjuru, hak tak ada gapo betul benar nak beragama kita, orang hak pandai sikit-sikit sebanyak tak royak, nyanyo. Apa? Nyanyo lah lagu tu tak boleh buat gitulah. Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada perkara yang mereka itu duk menyengutu. Takut. Sebab kalau kena hak ning nah, tak masuk syurga dah. Tak masuk dah syurga. Sungguh. Yang duk buat main. Tuhan tahu. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Kalau syirik kena hak ning tak masuk syurga dah. Tuhan haram tak saya masuk syurga. Tuhan tahu. Masuk ngaco. Kita tahu demo tu kata tak apalah kita. Dia nak boleh jamin. Benda hak demo kata, makan benda ning. Ada orang tu makan mati demo ning. Mana demo tak apa, tak ada mati. Pong taknya kita makan obat dengan ni tak ada belag. Kita tak sih. Mati ya. Mati hidup pula pada alasa lagi bukan mati mana mati tu. Tapi tak sih, takut. Hak ni tak masuk syurga ni tak takut. Syaitan sungguh dah. Syaitan tu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salama wal afiyah. Tu sebab tu kita kena pakat kikih dah. Kikih diri. Biarlah demo nak kau mana kau demo lah. Tapi diri kita. Diri kita tu mula ibda' nafsak. Mula di diri tu. Hak lain tak sedap gaduh sangat. Nampak? Mereka orang duk kata hai kita. Tak apa. Wa in i'taqada anna al-amra lillahi wahdahu. Kalau jika dia pegang kata urusan tu bagi Allah, wahdahu hakadan tu tak capur. Wa annaha mujarradun sabab. Dan sesungguhnya benda yang kita pakai ni semata-mata sebab ya Tok Guru. Walakinnahu akan tetapi ni ngaji sikit. Walakinnahu laisa bimu'athirin. Tapi dia tak ada beri kesal. Kita tak ada etika atau dia kesal dengan diri dia. Tak sakut pak dengan Tuhan. Tak. Ulama hukum kata fa huwa musyrikun syirkan asghar. Syirik juga tapi syirik kecil. Syirik kecil tak apa. Tak, dia besar pada kabair. Besar pada kabair. Kabair apa? Supaya bunuh arak, bunuh orang besar pada tu. Jangan duk main. Ni jangan duk main. Lagu ni tak sah lah. Duk kacau buat apa. Kita ni nak duk lama mana sini. Duk kacau buat apa benda-benda lagu ni. Kacau lah. Tak selamat. Buat apa ulama boleh hukum begitu tu? Li'annahu ja'ala ma laysa sababan. Kerana dia menjadikan perkara yang bukan sebab dalam syarak kita izin menjadi sebab. Ini tak boleh juga. Salah juga. Lah mana? Misal nak nampak undang-undang. Kita pergi royak kata obat. Sebenarnya dia bukan obat. Orang mati sebab makan obat. Hak kita kata obat bukan obat ni. Salah tak kita? Salah. Rupanya ledah lah obat tapi bukan obat. Bahawa orang makan mudarat. Tu. Bahawa gana. Bek mana obat ni? Dia makan habis no kan? Periksa tu bek. Pasal saya panggil sup, klik mari. Periksa tu ngip. Periksa tu bek. Bek mana? Jumpa. Salah tak? Kena hadu apa lagi? Ini pun supa. Sebab yang nak tengok dalam syarak. Dia mau tahu sebab ya. Sebab pun. Tapi kena tengok kat syarak kata gano. Hukum tu kata gano. Nak tengoklah sikit. Ini masalah besar nah. Masalah tak masuk syurga. Masalah nak klik umur kita tak boleh.
Nya gadah habis rumah, nya jual habis sampai tak ada tempat nak duduk. Duduk rumah kayu. Bukan dia. Hingga lagi duduk rumah kayu, tapi manusia tak boleh nak duduk lagu tu. Padahal dengan kau ni teruk. Kita tak sebab itulah ulama kita nya tulis wi anak cucu kita duk mengaji belajar ni. Supaya apa? Supaya nak anak tu selamat dan heret mak anak tu heret mak pak selamat pula. Sebab itulah berhajat kepada guru tu. Serulah kepada guru yang dihormati, yang dimuliai. Nah, sungguh dalam masalah kita akan dapat ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Hak utama sekali kita selamat. Daripada bala petaka, daripada penyakit, daripada apa, daripada ni. Kerana kita duk jaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat. Insya-Allah Ta'ala itulah sedikit daripada pengajian kita malam ni. Mudah-mudahan perkara yang kita mengaji ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu hati kita, pandangan kita, masuk perkara ni dalam diri kita supaya perkara ni jadi manfaat bagi kita dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pengajian kita boleh berkekalan dan berterusan supaya umat Islam ni boleh ambil pengajaran daripadanya. Dan jangan terlupalah kita pakat sebar pengajian kita kepada saudara-saudara kita. Dan marilah sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita bantu dengan tenaga dan harta kita terhadap pengajian kita. Mudah-mudahan perkara tu jadi manfaat bagi hidup kita dan selamat dalam hidup kita. Satu lagi, malam ni adalah malam Jumaat, sama-sama kita banyaklah selawat di atas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan kita ambillah fursah buatlah perkara-perkara yang disyariat mari dalam agama kita. Maka esok tu tepat yang boleh semaya Jumaat dah pergi semaya, tapi jagalah kesihatan, keselamatan, unde-unde pergi dengan cara. Itulah orang Islam yang sempurna. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rafa'anna al-bala' wal waba' wal kuruna ya rabbal alamin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.